Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So apa nama? Ya kena bodoh, ya kena stain. Okey. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una وفقهني في الدين وعلمني التأويل واهدني إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada kuliah yang lepas atau kuliah semalam kita bincang berkenaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita bincang berkenaan dengan kenapa objek ni diletakkan di depan. Sepatutnya objek di belakang, tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala letakkan objek di depan. Kerana ada dua sebab. Pertama untuk memberikan perhatian dan juga untuk pembatasan. Dia untuk mengeksklusifkan ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kata penulis rahimahullah ta'ala, kata penggalan pertama, hanya kepadamu kami beribadah. Yang merupakan pernyataan lepas daripada kemusyrikan. Dia kata iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah. Maksudnya itulah dia tauhid. Tauhid iaitu ifradullah bil ibadah. Pada tauhid kita bincang sebelum ni, tauhid dari segi maksud yang khusus iaitu mengkhususkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Tauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid itu ialah mengeksklusifkan ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, diulang balik perkataan iyyaka sebagai takkid. Boleh je ayat tu dia sebut iyyaka na'budu wa nasta'in. Boleh je iyyaka na'budu wa nasta'in. Boleh je. Kepada engkau kami sembah dan minta pertolongan. Tapi kali ini diulang objek iyyaka itu dua kali sebagai takkid. Takkid ni maksudnya apa? Sebagai penguat. Untuk menguatkan lagi statement bahawa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita minta pertolongan. Dan itu kita bincang. Kemudian kita masuk pula isu yang sebelum ni, iaitu kenapa dari ayat Fatihah ni, ayat 1, 2, 3 sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, dia sampai ayat keempat, dia seolah-olah kita bercakap dengan pihak yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang ghaib. Dia kata sini ghaib, dhamir ghaib, maksudnya merujuk pada pihak yang ketiga. Ghaib ni bukan maksudnya hilang. Ghaib ni maksudnya dalam bahasa Arab, kata ganti diri ni terbahagi pada tiga. Sama bahasa Arab tahu, buat simple. Kalau orang tu orang diri yang pertama, iaitu kata ganti diri untuk orang yang pertama, saya, kami, itu dia panggil mutakallim. Kalau orang yang kedua, iaitu second person, orang yang kedua, iaitu orang yang kita bercakap dengan dia, awak, kamu, tuan, itu bahasa Melayu lah, awak, kamu, apa semua, itu dia panggil mukhatab. Itu panggil mukhatab.
yang kalau third person orang yang ketiga, third person maksudnya orang yang ketiga, dia, mereka, kan, beliau, dalam bahasa Arab dipanggil ghaib, 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 ghaib. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah, kita tengok kan, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Dia cerita pasal kita sedang memuji pihak yang ketiga. Segala puji bagi Allah, Allah pihak ketiga. Ar-Rahmanirrahim, ghaib, Maliki Yawmiddin. Kemudian bila daripada pihak ketiga, kemudian berubah pula jadi pihak yang kedua. Hanya kepadamu yang menyembah. Nampak tak perubahan daripada dhamir ghaib kepada mukhatab? Nampak ni? Yang demikian, kenapa berlaku dalam surah Fatihah macam tu? Demikian itu memang selaras kerana ketika seorang hamba memuji kepada Allah, maka seolah-olah ia masih dekat dan hadir di hadapannya. Jadi masa dia sedang berdoa, maka dia dekat dengan Allah, maka dia pakai hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada kamu kami minta pertolongan. Dan kita bincang pasal hadis yang Allah Ta'ala telah bahagikan Al-Fatihah itu kepada dua bahagian. Dan kita bincang pula berkenaan dengan nasta'in, ada sebagian qiraat baca nista'in. Dan kita kata yang qiraat yang masyhur ialah nasta'in. Kemudian okey. Dia buat isu yang seterusnya pula. Jika ditanyakan, lalu apakah makna huruf nun nasta'in pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sorry. Saya sebelum lagi kot. Kita ni. Kita dekat sini sekarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu dulu? Barulah iyyaka nasta'in. Kenapa tak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Okey. Iyyaka na'budu didahulukan dari wa iyyaka nasta'in kerana ibadah kepadanya adalah merupakan tujuan. Sedangkan permohonan pertolongan kepadanya merupakan sarana untuk beribadah. Maksudnya apa kat sini? Iaitu tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Dan meminta tolong itu maksud minta tolong kepada Allah untuk keperluan kita. Maka itu tujuan yang kedua kita hidup. Maksud ataupun tujuan-tujuan lain. Kita hidup dalam dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Yang lain, makan, minum, apa semua itu ialah untuk sarana jalan untuk kita beribadah kepadanya. Kita makan sebab tujuan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita tidur sebab tujuan kita beribadah kepada Allah. Kita sihat sebab tujuan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi didahulukan iyyaka na'budu sebab iyyaka na'budu itu tujuan. Wa iyyaka nasta'in itu ialah jalan untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kata Imam Ibn Katsir, iyyaka na'budu didahulukan. Kalau kita baca tafsir Sa'di disebut iyyaka na'budu didahulukan wa iyyaka nasta'in. Sebab apa? Iyyaka na'budu nasta'in itu adalah sebahagian daripada ibadah. Dia atfu dipanggil atfu al-am al-khas al-am. Ataf yang khusus daripada yang umum. Dia macam ni lah. Dia ada isu. Kalau nasta' kita kata meminta pertolongan kepada Allah ni ibadah tak? Ibadah. Habis tu kenapa dia pula disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bukankah iyyaka nasta'in tu meminta tolong kepada Allah itu ibadah? Dia macam telah datanglah, macam kita kata dalam bahasa Arab, telah datanglah pelajar-pelajar dan si fulan. Katakanlah dalam kelas tu datang pelajar-pelajar, dalam kelas tu ada pelajar nama dia Ahmad. Telah datang pelajar-pelajar dan juga Ahmad. Faham tak ayat? Telah datang pelajar-pelajar, pelajar-pelajar dah datang dan Ahmad pun dah datang. Bukankah Ahmad tu pelajar juga? Habis tu kenapa dia perlu disebut? Dan juga nasta'in tu ibadah. Kenapa perlu disebut wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sedangkan nasta'in minta tolong kepada Allah itu ibadah. Yang inilah bahasa Arab dipanggil mengatafkan yang khusus ke atas yang umum. Maksudnya ataf tu apa? Maksudnya kita letakkan satu kata hubung
dan kita menyebut sesuatu yang khusus daripada yang umum. Maksudnya kita menspesifikkan. Maksudnya, kenapa aku sebut Ahmad tadi? Telah datanglah pelajar-pelajar dan Ahmad. Kenapa kita sebut? Datang pelajar-pelajar dan Ahmad. Sebab nak bagi tahu bahawa antara pelajar-pelajar itu Ahmad yang special. Ahmad yang special. Sebab itulah disebut Ahmad khusus. Sedangkan semua pelajar Ahmad pelajar juga disebut kerana dia special. Dia yang paling utama. Ini dalam Quran banyak. Contohnya kita baca dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sebab kita turun Quran pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Ama adra kama Lailatul Qadar. Untuk tak begitu Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Pada malam itu telah turunlah malaikat dan juga roh, iaitu Jibril. Pada malam itu, pada malam Qadar itu turunlah malaikat dan Jibril. Turunlah malaikat dan Jibril. Kalau kita tanya balik, bukankah Jibril itu malaikat? Itulah ni malaikat dan Jibril. So apa disebut Jibril? Sebab aful al-khas al-am. Kita sebut yang khusus daripada perkara yang umum. Begitu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu iaitu kita beribadah kepadanya, nasta'in pun minta tolong kepada Allah juga ibadah. Nabi disebut sebab dalam banyak ibadah itu nasta'in lah yang paling agung sekali. Seperti yang kita bincang sebelum ni, doa huwal ibadah. Doa itu adalah intisari otaknya ibadah. Muh otak. Mukhul ibadah. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mengutamakan maksudnya disebut nasta'in. Nasta'in tu walaupun ibadah disebut secara khusus sebab dalam banyak-banyak ibadah yang lebih apa, minta tolong tu ialah ibadah yang paling utama. Doa tu ialah ibadah yang paling utama. Dan yang ketiga, wajah yang ketiga kenapa disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dikatakan bahawa iyyaka na'budu itu hak Allah, nasta'in itu hak kita. Iyyaka na'budu itu hak Allah, nasta'in maksudnya mendapat pertolongan daripada Allah itu hak kita. Nasta'in maksudnya hak kita, maksudnya ialah kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita perlukan. Maksudnya hak kita. Maka iyyaka na'budu kita utamakan Allah Subhanahu wa taala, wa nasta'inu barulah kita utamakan keperluan diri kita sendiri. Di sini ada faedah yang besar, iaitu bila bertembung hak Allah dan bertembung hak manusia, diutamakan hak Allah Subhanahu wa taala. Diutamakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kat sini kenapa orang yang syirik, orang yang murtad dihukum bunuh. Sebab itu hak Allah. Ya. Tauhid itu ialah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tiga wajah, kita ambil tiga wajah dulu. Kenapa iyyaka na'budu diutamakan daripada wa iyyaka nasta'in. Kesimpulannya apa dia? Pertama tadi, kerana beribadah itu ialah tujuan. Nasta'in itu hanyalah sarana jalan untuk membantu kita beribadah. Yang kedua, tadi kita sebut apa dia? Kerana mengafafkan, iaitu menghubungkan sesuatu yang khusus nasta'in daripada yang umum, iaitu na'budu ibadah. Kerana kehebatan ibadah nasta'in tu, isti'anah tu, yang dia adalah doa, padanya ada pergantungan, ada tawakal, padanya ada ar-raja, pengharapan, padanya ada al-khawf, takut Allah Ta'ala tak bagi rezeki kat dia. Pada ibadah nasta'in tu ada ibadah al-inabah, kembali padanya. Ada pada nasta'in tu ada ibadah apa lagi? Ada at-tawakkul, ada ibadah tawakal. Jadi dalam nasta'in tu banyak ibadah terkandung dalamnya. So telah disebut secara khusus. Yang ketiga, tadi disebut wajah yang ketiga apa dia? Sebab na'budu ialah hak Allah, nasta'in ialah perkara yang kita mohon untuk diri kita, maka sewajarnya diutamakan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak personal kita sendiri. Wallahu a'lam. Jadi itu wajah kenapa diutamakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama sebenarnya isu dalam surah Al-Fatihah ni ialah kenapa jika ditanyakan lalu apa makna huruf nasta'in pada firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Dalam bahasa Arab, jadi kita semua, jika nun dimaksudkan dengan bentuk jamak, padahal orang yang mengucapkan hanya satu orang. Padahal yang mengucapkannya hanya satu orang. Apa isu ni? Kita belajar bahasa Arab kan, bila belajar kita tahu dalam bahasa Arab ada fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' dia satu kata kerja iaitu nasta'in. Nasta'in bila nun kat depan, tulis nasta'in. Okay. Nasta'in bila letak nun kat depan kan, maksudnya kami meminta pertolongan. So ingat na'budu, kami meminta, kami beribadah. Sebab macam mana tahu kami? Sebab ada na kat depan. Na'budu nasta'inu. Apa dia perbincangan nak bawa ni? Dia kata kenapa pakai na'budu kami? Kenapa tak pakai a'budu? Kenapa tak pakai kami menyembah? Aku yang sembah. A'budu. Itu isu yang seterusnya. Kenapa tak kata a'budu, aku sembah? Hanya kepada engkau aku sembah, hanya kepada engkau aku minta pertolongan. Asta'inu. Kenapa tak pakai asta'inu? Kenapa pakai kami? Okey? Kenapa pakai kami? Okey? Sebab bila pakai kami dalam bahasa Arab, kami ni dia ada unsur ta'zim, maksudnya unsur pengagungan. Maksudnya macam betul Allah Ta'ala kata kami telah menciptakan. Khalaqnas samawati wal ardh. Kan? Wa ma khalaqnas sama wa ma khalaqnahuma illa wa anzalna inna nahnu nazzalna dhikra, kami telah turunkan Al-Quran. Kau tak pakai kami. Sedangkan dia yang turunkan. Kenapa nak pakai kami? Sebab untuk menunjukkan keagungannya, kehebatan. Habis tu kenapa pula dalam beribadah kepada Allah kita pakai nasta'inu, pakai kami juga. Ini yang jadi isu kat sini. Ini yang jadi isu dalam perbincangan yang kita sedang bacakan ini. Okey. Apa jawapan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala? Pertanyaan di atas dapat dijawab bahawa yang dimaksudkan dengan huruf nun kami itu adalah untuk memberitahukan mengenai jenis hamba. Apa pula jenis hamba pula ni? Okay, yang ni antara kataan yang dalam bahasa Arab dia terus terjemah dalam bahasa Melayu. Iaitu jins al-abd. Jins maksudnya jenis ni maksudnya spesies hamba. Okey. Jadi nak menunjukkan bahawa kenapa pakai na'budu, sebab kita ni ramai, kita semua makhluk dia. Dan kita semua selain daripada Allah Ta'ala tu ialah makhluk dia, manusia yang mohon hajat kepada dia. Lepas tu kita pakai na'budu. Dan orang yang sedang solat merupakan salah satu daripada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi jika orang-orang yang melakukannya tidak melakukannya secara berjamaah. Maksudnya seolah-olah bila kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu kami sembah, hanya kepada kamu kami minta pertolongan. Maksud kita tak minta untuk diri kita je. Maksud dia tak minta untuk diri kita je. Jadi kita minta juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi bila kita sebut kenapa Allah Ta'ala jadikan dia na'budu, kenapa kita supaya kita ni rasa kita minta untuk orang lain. Minta untuk orang lain juga, bukan untuk diri kita sendiri. Okey? Atau imam dalam solat memberitahukan tentang diri sendiri dan juga saudara-saudara yang beriman tentang ibadah. Yang untuk tujuan inilah mereka diciptakan. Jadi pertama untuk menunjukkan kita semua dan pakai kami. Sebab satu untuk menunjukkan bahawa kita semua ni hamba Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang special. Okey? Yang kedua, supaya kita tak mohon hanya untuk diri kita. Kita juga mohon bagi orang lain. Jadi bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati kita bayangkan diri kita, isteri kita, anak-anak kita, mak ayah kita, na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, yang ni cantik, yang tak sebut dalam ni sebab dia ringkasan tafsir Ibn Katsir yang asal disebut, iaitu supaya kita tak rasa macam kita seorang dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kata a'budu iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu, hanya kepada engkau aku beribadah, hanya kepada engkau aku bertolongan, takut-takut dia rasa macam dia seorang dia. Allah Ta'ala nak elakkan
supaya dia rasa macam dia seorang dia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 3 wajah. Kenapa disebut na'budu dalam bentuk jamak? Pertama sebab apa tadi? Sebab supaya merasakan bahawa kita semua ni hamba Allah Ta'ala. Na'budu. Kita semua diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, apa dia? Iaitu supaya kita tak rasa, kita tak doa untuk diri kita je. Kita doa juga untuk orang-orang yang lain. Bahkan itu lebih awlaq, lebih mustajab. Doaul mar'i akhihi fi dhahri ghaibi mustajab. Doa seorang itu untuk saudaranya lebih mustajab. Kemudian dihantarkan satu malaikat diwakilkan padanya, muwakkal ilaih faqala amin amin wa la mithla dhalik. Malaikat itu kata amin amin dan bagi kamu perkara yang sama. Dan perkara ini sama macam kita tahiyat akhir. Kan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Betul kan dia tak kata assalamu alayya wa ala ibadillahi salihin. Dia kata assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam ke atas kami dan ke atas sekalian hamba Allah Ta'ala. Kenapa tak kata assalamu alayya? Dengan dia seorang di dalam solat supaya dia tak rasa solat doa itu hanya untuk diri dia, doa juga untuk semua orang-orang yang lain yang solat juga bersama dengan dia, walaupun mungkin tak solat berjemaah, tapi yang solat bersama-sama dengan dia sebagai seorang yang beriman. Yang ketiga, supaya apa tadi? Supaya dia tak rasa datang di dalam dirinya ujub bahawa dia seorang dia beribadah kepada Allah, bahawa dia beribadah bersama-sama dia juga na'budu, maksud kita semua sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini 3 wajah kenapa disebut na'budu berbanding dengan a'budu. Okay, selesai masalah tu. Kemudian isu seterusnya pula. Ibadah merupakan maqam yang sangat agung. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So bila kita sebut hanya kepada kamu kami beribadah, beribadah itu merendahkan diri kepada Allah, tunduk, menghinakan diri padanya. Adakah bila kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka kita jadi hina? Iaitu tidak. Kita hina di hadapan Allah, tapi ibadah merupakan maqam yang tertinggi yang sangat agung yang dengannya seorang hamba menjadi mulia kerana kecondongannya kepada Allah. Nampak tak? Berarti kalau kita tengok kita bersambung, Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, kecondongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, yang dia telah menyebut Rasulnya sebagai hamba sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba yang menempati maqam yang paling mulia. Okey, dalam Al-Quran, manusia ni yang paling mulia sebab apa? Kenapa Rasul jadi mulia? Rasul jadi mulia ada 3 sebab. Pertama, dia dapat wahyu. Itu di maqam dia dinaikkan daripada manusia yang biasa. Dia Rasulun yukadzab. Kan? Rasul yang tidak didustakan. Jadi dia Rasul sama sebab dia mulia sebab dia dapat wahyu. Yang kedua sebab dia dakwah. Yang ketiga sebab dia mulia sebab dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala naik ke langit yang tak ada makhluk lain, tak ada manusia lain yang dapat ketiga-tiga kemuliaan ini. Ketiga-tiga kemuliaan yang terbesar. Pertama apa tadi? Dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Yang terakhir pula tu, wahyu terakhir. Yang kedua, kemuliaan apa dia? Dialah menjadi penyampai yang pertama daripada Allah. Wahyu dia. Yang ketiga, Rasul SAW ni paling mulia sebab dialah satu-satunya manusia atau Nabi yang naik ke Sidratul Muntaha, yang bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala direct, naik atas langit yang ke-7 yang malaikat Jibril pun tak boleh naik. Hanya dia saja yang boleh naik. Dekat situ ada 3 maqam keagungan atau kehebatan Rasulullah SAW. Dan yang cantiknya, ketiga-tiga maqam ni disebutkan dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan tempat yang mulia ni, ketiga-tiga maqam kedudukan yang mulia ini, Allah Ta'ala panggil Nabi dengan abd, dengan hamba. Dia tak pakai Nabi. Nampak tak? Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Dia tak kata Maha suci Allah telah menjalankan Nabinya. Dia tak kata Maha suci Allah telah menjalankan Rasulnya. Dia tak kata Maha suci Allah telah menjalankan Muhammad. Ataupun ila akhiri. Naam. Okey.
buku ni dia telah ringkas dengan ringkas sangat. Dia sebut satu je. Ada 3 maqam. Satu maqam dapat wahyu. Yang ni patutnya maqam Isra' Mi'raj ni maqam yang ketiga. Saya sebut tadi 3 kan. Satu maqam dapat wahyu. Maqam dapat wahyu Allah Taala sebut contohnya dalam surah Al-Kahfi, kita baca setiap hari Jumaat. Apa ayat pertama dia? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ala 'abdihi al-kitab, anzala ala 'abdi, telah menurunkan ke atas hamba-Nya kitab. Dia tak kata telah menurunkan ke atas rasulnya kitab, dia tak kata telah menurunkan ke atas nabinya kitab, tapi telah menyebut telah menurunkan ke atas hamba-Nya kitab. Maksudnya maqam hamba itu lebih mulia. Itu maqam tadi apa? Maqam dapat wahyu. Yang kedua, maqam apa? Maqam menyampaikan wahyu. Lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Jadi tak ada dalam. Jadi kita kena cari. Wa annahu lamma qama 'abdullah. Dalam surah Al-Jin tu. Qama 'abdullah. Wa annahu lamma qama 'abdullahi kadu yad'uhu. Ayat 19. 19 kan, nampak tu? Buka ayat 19 surah Al-Jin. Nampak tak? Allah kata wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Wa annahu, dan sesungguhnya dia, wa annahu dhamir khas dhamir sya'n. Bahawa sesungguhnya dia lamma qama 'abdullah. Lamma, apabila qama, berdirinya, 'abdullah, hamba Allah. Hamba Allah ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'uhu, mendakwahkan padanya. Kadu, hampir-hampir saja yakununa 'alaihi beribadah. Mereka itu semua berkumpul di keliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkeliling ni ada dua maksudnya. Satu, berkumpul sebab nak dengar. Yang kedua, berkumpul sebab nak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni ada dua tafsiran lah. Kita boleh rujuk sini. Jadi poin yang saya nak bawa adalah, nampak tak? Bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa Nabi ni menjalankan dakwahnya, dia tak kata Rasul. Dia kata Abdullah. Abdullah. Ini maqam yang kedua yang sebut tadi. Maqam yang pertama, maqam dapat wahyu, itu dalam surah Al-Kahfi tadi. Maqam yang kedua, lamma qama Abdullah, iaitu maqam dakwah. Dan yang ketiga, barulah maqam Isra' Mi'raj. Yang disebut tadi, maqam Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Tidak nak tafsir ni, tafsir ni la haula wala quwwata. Hilanglah tafsir ni. Mana tafsir ni? Haula wala quwwata. Kat tab nombor 2 tu Ustaz. Ya. Okey. So. Ni. Dah. Nampak tak? Tak nampak tak? Nampak? Okey. Okey, come on lagi.
Jadi kat sini ada 3 maqam tadi. Ada 3 maqam, barulah maqam yang ketiga, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Barulah maqam maksudnya Allah yang menjalankan hamba-Nya. Ini nampak tak? Poin dia adalah kat sini nak menguatkan apa yang Ibnu Katsir sebut. Iaitu ibadah merupakan maqam kedudukan yang sangat agung yang dengannya seorang hamba menjadi mulia kerana kecenderungannya kepada Allah. Jadi 3 maqam tadi, maqamul ar-risalah, maqam dapat wahyu. Yang kedua maqamud da'wah, maqam dakwah disebut abduhu. Yang ketiga maqam al-isra', iaitu maqam dinaikkan ke langit. Al-mi'raj disebut hamba Allah. Dan ini memang sabit. Kerana hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Kata, la tutruni kama atratan nasara al-masih bin Maryam. Jangan kamu puji aku lebih-lebih macam orang Nasrani puji Isa bin Maryam. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa Rasul. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nampak tak? Maksudnya Allah, Nabi bila dia perkenalkan dirinya, dia perkenalkan diri dengan faqulu, maka kamu katakanlah Muhammad itu Abdullahi wa Rasul. Lepas kita baca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kenapa tak sebut rasuluhu wa abduhu? Sebab maqamul ibadah itu maqam yang paling besar. Dan satu-satunya manusia yang telah menyempurnakan hak-hak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi perkenalkan dirinya Abdullahi wa Rasul. Sebab itulah Nabi kata ahabbul asma' indallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah Taala suka ialah Abdullah wa Abdurrahman. Itu banyak sahabat nama Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ummi Maktum. Banyak sahabat yang namanya Abdullah. Naam. Semua sikit lagi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan seorang hamba sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Quran kepadanya. Ketika beliau menjalankan dakwahnya dan ketika diperjalankan di malam hari. Dan dia membimbingnya untuk sentiasa menjalankan ibadah pada saat hatinya merasa sesak akibat pendustaan orang mengingkar. Maksudnya bila orang lawan kita dakwah kita, ya Nabi Allah Ta'ala suruh buat lagi, suruh kuatkan ibadah ni. Jadi, Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ, semuanya kami tahulah, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, bahawa hati kamu jadi sempit atas apa yang mereka kata. Maksudnya kalau orang kutuk kita, kan, dituduh macam-macam, gila, wahabi, macam-macam, memang hati kita sempit lah. Tak ada siapa manusia bila kena kutuk hati kita selapang. Okay? Macam Nabi SAW, yadhiqu sadruka bima yaqulun. Apa yang Allah Ta'ala suruh? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dan pujilah dia dan jadilah kamu termasuk orang yang sujud. Jadilah memang bila kita sempit-sempit dada, inilah yang kita buat. Sekarang kan musim corona ni, kadang-kadang kita rasa nervous. Rumah ni masih kerja hospital. Tiap hari kita rasa nervous hati kita, takut bawa balik virus atau macam. Tapi yang menyebabkan kita rasa lapang sikit dada kita, kalau kita banyak kereta kita menggelabah, apa semua banyakkan waktu minas sajid, banyakkan bersujud. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin. Sehingga datang kepada kamu yakin. Sehingga datang kepada kamu yakin yang ini ajal. Ini ayat-ayat yang melepat semua. Tafsirkan suka hati itu sembahlah Tuhan kamu sampai kamu jadi yakin. Maksud yakin tu, bila yakin tak payah dah sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahlah Tuhan kamu dan sembahlah Rabb wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, dan sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu al-yaqin. Ini satu petunjuk bahawa bila lapang-lapang, bila dada kita sempit, kita beribadah. Itu sabit al-hadis Nabi SAW. Nabi SAW bila azzabahu amrun kharra ila salah. Nabi ni ada satu urusan yang membingungkan Nabi SAW. Nabi kharra ila salah. Dia akan terus salat. Okey. Bilal bin Rabah bila dengar abang dia meninggal, dia sedang naik kuda, terus dia turun dan dia solat 2 rakaat untuk menenangkan hati dia. Kan?
Uthman bin Affan, dia tahu orang semua dah kepung dia, terus semayang lagi. Naam. Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, bila dia satu masalah agama yang dia tak dapat selesaikan, dia confuse, yang dia tak dapat jumpa jawapannya, apa yang dia buat, dia ambil wuduk dan dia solat. Dan itu memang sifat dia. Tengok kisah Juraij yang Sahih Bukhari. Bila orang semua kepung rumah dia kan, kisah Juraij dia solat, lepas tu bila mak dia panggil dia, dia tak sahut kan. Kemudian mak dia doakan supaya dia dikenakan satu ujian supaya dia sedar diri. Akhirnya datang seorang perempuan yang ajak dia berzina. Lepas tu perempuan berzina dengan gembala kambing. Lepas tu gembala kambing pergi, dan perempuan tu dah besar ni beranak. Itu dah Juraij. Maka Juraij buat apa untuk selesaikan masalah tu? Dia solat 2 rakaat. Itu juga dengan hadis riwayat Ibn Majah dan lain-lain. Kisah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Sarah, hadis dalam Ibn Majah. Sarah dia apa dia? Bila hadis tu kata bila raja tu nak ambil Sarah tu, maka dia buat apa? Dia ambil wuduk dan dia solat 2 rakaat. Dia kata Rabbi laqad alimta, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa aku ni tidak pernah membiarkan diri aku tidak pernah membiarkan diri aku ini berlaku curang kepada Ibrahim AS. Dan berlaku curang padamu ya Allah. Maka ya Allah, lepaskanlah aku daripada kesusahan. Waktu masa raja tu nak pegang dia, terus raja tu tangan dia macam lumpuh. Kali kedua sama juga, tangan dia macam lumpuh. Akhirnya kata ini adalah orang ni, dia adalah jin. Akhirnya dilepaskan Sarah dan dibagi pula Hajar. Hajar dari Ibrahim sebagai hadiah, sebagai hamba. Jadi poin ni ialah, nampak tak? Dia ambil wuduk dan dia solat 2 rakaat. Dia ambil wuduk dan dia solat 2 rakaat. Jadi benarlah kata Allah SWT ini, laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Subhanahu wa ta'ala silakan bagi kamu al-yaqin. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Insyaallah kita akan sambung ayat ihdinas siratal mustaqim esok billahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi